Iran menempah kehancuran apabila melancarkan peluru berpandu ke atas Israel dan memanggil tindak balas yang boleh memakan kos tinggi kepada rejim itu sendiri. Pengawal revolusi Islam telah meletakkan Timur Tengah kembali dalam keadaan berjaga-jaga selepas melancarkan peluru berpandu balistik ke utara Israel pada malam Ahad 7 Jun dengan kesan langsung pada hari Isnin 8 Jun 2026. Serangan itu berlaku selepas Israel menyerang kawasan yang dikaitkan dengan Hizbullah di pinggir selatan Beirut, Lubnan. Dan ia sekali lagi menunjukkan logik yang sama oleh rejim Teheran, yaitu memprovokasi, menyembunyikan kelemahan di sebalik ancaman, dan coba menolak Israel serta Amerika Syarikat ke arah perang total. Sebelum kepungan menjadi lebih ketat ke atas mereka, perang dengan Iran kembali kerana rejim itu memilih peluru berpandu, memilih untuk meningkatkan ketegangan dan memilih untuk menguji kesabaran pihak yang sudah lama bersiap sedia dengan tindak balas yang terancang. Apa yang cuba disembunyikan oleh Teheran? Mengapa pengawal revolusi melancarkan serangan? Bagaimana Trump dan Israel boleh menukar provokasi ini menjadi satu tindak balas yang kejam? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Krisis baru bermula apabila Israel menyerang sasaran yang berkaitan dengan Hezbollah di Beirut selepas tembakan ke utara Israel. Pengawal revolusi Islam menganggap serangan itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan peluru berpandu ke atas Israel. Rejim Iran menyebutnya sebagai tindakan balas dendam. Tetapi apa yang tersembunyi di sebalik propaganda itu sebenarnya lebih mudah. Teheran cuba melindungi Hizbullah, mengekalkan tekanan ke atas Israel, dan menghalang operasi Amerika dan Israel daripada terus menekan sekutunya di Lubnan, Teluk, dan dalam Iran sendiri. Peluru berpandu itu dilancarkan dari kawasan di Iran dan menyasarkan terutamanya bahagian utara Israel. Siren berbunyi, orang awam berlari ke tempat perlindungan, dan pertahanan udara Israel diaktifkan. Dalam gelombang pertama, kebanyakan peluru berpandu telah dipintas atau jatuh di kawasan terbuka tanpa menghasilkan keputusan yang cuba dijual oleh Teheran kepada penyokongnya. Rejim itu ingin menunjukkan kekuatan tetapi telah mendedahkan hadnya. Mereka ingin menunjukkan keupayaan tetapi melihat Israel menyerap serangan dan bersiap untuk membalas. Pengawal revolusi Islam tidak hanya melakukan satu serangan terpencil. Kumpulan itu menyatakan bahawa serangan boleh berterusan selama seminggu dengan gelombang peluru berpandu dan drone. Ancaman ini menunjukkan betapa besarnya risiko yang dihadapi. Apabila satu pasukan tentera mengumumkan serangan baru sebelum sempat menilai kesan serangan pertama, mereka cuba mencipta ketakutan psikologi, memaksa rundingan dan mengelirukan pihak lawan. Namun, Israel melihat tindakan itu sebagai cubaan untuk mengubah peraturan konflik. Kenyataan dalam kalangan pimpinan tentera Israel jelas dari segi politik. Rejim Iran telah melakukan kesilapan besar apabila cuba mengenakan harga baru ke atas wilayah Israel. Israel membalas dengan menyerang sasaran ketenteraan di dalam Iran. Serangan itu telah mengenai struktur di barat dan tengah Iran dan turut menyerang kompleks petrokimia Macha di barat daya Iran. Perkara ini mengubah berat krisis kerana ia bukan sekadar memintas peluru berpandu di udara. Jika Teheran cuba membakar Israel, Teheran juga akan merasai kesannya di dalam negara sendiri. Trump muncul di tengah-tengah krisis ini kerana beliau telah cuba untuk terus membuka rundingan dengan Iran tanpa memberikan wang, tanpa melonggarkan sekatan secara percuma dan tanpa membenarkan Teheran membeli massa hanya dengan bercakap tentang perjanjian. Presiden Amerika Syarikat menekan Netanyahu untuk mengelakkan tindak balas yang tidak terkawal tetapi juga menjelaskan bahawa Washington mengawal rentak rundingan. Bagi Trump, serangan Iran tidak boleh menjadi ganjaran untuk rejim itu. Strateginya adalah menahan peningkatan apabila ia menguntungkan Teheran, tetapi mengekalkan tekanan apabila ia memaksa rejim itu berunding dalam kedudukan yang lemah. Di sinilah serangan oleh pengawal revolusi menjadi perangkap terhadap Iran sendiri. Rezim itu mahu menarik Amerika Syarikat dan Israel ke dalam perang besar-besaran kerana perang besar-besaran membantu Teheran menyembunyikan pergaduhan dalaman, menyatukan puak-puak dalam rejim dan menjual kepada rakyat idea tentang perjuangan nasional.
Namun, tindak balas yang paling berbahaya untuk para ayatollah mungkin sebenarnya adalah gabungan serangan ketenteraan yang tepat, sekatan, tekanan ekonomi, dan pengasingan politik. Tanpa pertunjukan yang tidak terkawal, tanpa memberi rejim itu konflik yang ingin digunakannya sebagai perisai. Penutupan ruang udara, letupan yang dilaporkan di kawasan Iran dan keadaan berjaga-jaga di Israel menunjukkan bahwa krisis telah beralih daripada ancaman kepada tindakan. Sesi persekolahan telah digantung di Israel, perhimpunan awam telah dihadkan, dan penduduk kembali hidup dengan siren dan tempat perlindungan. Pada masa yang sama, di Tehran, penyokong rejim turun ke jalan untuk meraihkan pelancaran peluru berpandu, yang kebanyakannya tidak menghasilkan kesan yang dijanjikan. Hezbollah juga menjadi tumpuan dalam hal ini. Kumpulan itu beroperasi di Lubnan sebagai sayap bersenjata yang berkait rapat dengan paksi Iran dan telah memberi tekanan ke atas utara Israel. Apabila Israel menyasarkan kedudukan Hezbollah di Beirut dan selatan Lubnan, Tehran bertindak balas karena mereka faham bahwa kehilangan Hezbollah akan mengurangkan keupayaan mereka untuk mengancam Israel tanpa muncul secara langsung. Pengawal revolusi telah campur tangan untuk menyelamatkan marwah sekutu mereka dan untuk cuba memaksa Israel berundur daripada operasi di Lubnan. Namun, penglibatan langsung Iran meningkatkan alasan Israel untuk menyerang pusat jentera Iran. Krisis ini juga memberi tekanan kepada rundingan yang dikendalikan oleh Amerika Syarikat. Teheran mahukan pelepasan sekatan, wang yang dibekukan, dan pengiktirafan pengaruh ke atas laluan strategik. Trump mahu menghalang Iran daripada membangunkan senjata nuklear dan mahu membuka semula jalan rundingan tanpa memberikan kelebihan kepada rejim itu. Serangan pada hari Ahad menimbulkan masalah kepada kedua-dua pihak, tetapi lebih membebankan Teheran kerana ia menunjukkan bahawa pengawal revolusi menggunakan meja rundingan sebagai perlindungan sambil merancang gelombang peluru berpandu yang baharu. Pasaran minyak turut merasai kejutan itu. Harga minyak Brent kembali melebihi $97 selepas pertukaran serangan yang baharu, menunjukkan bahawa tindakan Iran itu bukan sahaja memberi kesan kepada Israel. Netanyahu sedang ditekan oleh pihak dalaman yang menuntut tindak balas yang tegas, manakala Trump cuba mengawal rentak supaya pengawal revolusi tidak dapat memilih medan perang. Ketegangan antara tindak balas dan perhitungan ini akan menjadi penentu dalam beberapa jam akan datang. Regime Iran cuba menjual e-mails keberanian, tetapi rentetan peristiwa menunjukkan keputusasaan. Sesiapa yang benar-benar selamat tidak perlu menjadikan setiap peluru berpandu sebagai bahan pertunjukan. Sesiapa yang mengawal krisis tidak akan menutup ruang udara, mengaktifkan pertahanan di pelbagai bandar, dan meletakkan ekonominya dalam risiko serangan baru. Pengawal revolusi Islam cuba menimbulkan ketakutan di Israel, tetapi mereka telah membuka pintu untuk Israel menyerang titik-titik yang lebih sensitif di Iran. Tindak balas yang kejam tidak semestinya datang hanya dalam satu malam. Ia boleh datang secara berlapis. Sasaran tentara diserang, pertahanan udara dilumpuhkan, infrastruktur strategik ditekan, Hizbullah terperangkap di Lubnan, dan Teheran terpaksa berunding tanpa keselesaan ugutan. Itulah perkara yang paling menakutkan rejim itu. Perang total mungkin boleh menghasilkan image-image yang kuat, tetapi tekanan berterusan menghakis dari dalam. Trump tahu tentang perkara ini, Israel juga tahu, dan pengawal revolusi cuba menggagalkan rancangan ini sebelum ia sampai ke tahap tidak boleh berpatah balik. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.